Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ini adalah siri ke-11 bagi subjek hadis dan mustalah hadis untuk sijil pengajian Masjid Negeri bagi tahap lanjutan. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan kitab mustalah hadis pada muka surat yang ke-215. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membicarakan berkenaan dengan hadis maudhu' dan juga hadis matruk. Dan kita telah nyatakan sebelum ini bahawasanya hadis menjadi dhaif dengan antara sebabnya ialah dengan masalah pada perawi tersebut. Maka masalah pada perawi tersebut menyebabkan hadis itu ada yang dikenali sebagai hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Dan kita telah bicarakan berkenaan dengan hadis maudhu' sebelum ini. Dan di atas hadis maudhu' itu ada hadis yang dikenali dengan hadis matruk. Juga telah kita bicarakan sebelum ini. Dan yang lebih di atas itu lagi, yang lebih ringan kelemahannya, ialah dikenali dengan hadis mungkar. Dan kita juga telah mengetahui bahawasanya bagaimana yang ditulis itu, bahawasanya hadis mungkar dan juga hadis matruk ini dikategorikan sebagai hadis yang sangat lemah, dhaifun jiddan. Adapun hadis maudhu' ialah hadis yang sebahagian para muhaddisin mengkategorikannya sebagai bukan hadis, kerana ia hanyalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan pada hakikatnya ia bukan datang daripada Nabi. Namun demikian sebahagian lagi menyatakan, sebahagian muhaddisin menyatakan hadis maudhu' pun tetap dikira sebagai hadis, cuma kedudukannya ialah merupakan kedudukan paling rendah di dalam kategori hadis dhaif. Maudhu', matruk dan mungkar. Dan dua ini telah kita bicarakan sebelum ini dan kita sambung pada pertemuan kali ini pada hadis mungkar, apakah yang dimaksudkan dengan hadis mungkar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis mungkar membawa maksud hadis yang diriwayatkan orang lemah. Orang lemah di sini maksudnya perawi dhaif. Dan bercanggah dengan perawi thiqah yang lain. Perawi yang terpercaya. Di dalam definisinya disebut mukhalafatul dhaif lithiqah. Mukhalafatul dhaif lithiqah. Bercanggah perawi yang lemah dengan perawi yang terpercaya. Atau definisi lain, mukhalafatul thiqah lithiqat. Bercanggah perawi terpercaya, mukhalafatul dhaif lithiqah. Yang bercanggah perawi lemah dengan perawi yang terpercaya. Sebagai contoh, kita katakan dalam kelas kita ada seorang yang dikategorikan sebagai markahnya rendah, dhaif. Kita katakan markahnya ialah 45 lah. Jadi si fulan ini mengatakan bahawasanya pada hari ini tidak ada kelas. Tiba-tiba ada seorang yang markahnya 85, yakni perawi siqah yang terpercaya, kata hari ini ada kelas. Bercanggah kenyataan di antara perawi yang lemah tadi dengan perawi yang kuat. Yang lemah kata tak ada kelas, yang kuat tadi kata ada kelas.
Jadi bila bercanggah dua riwayat ini, maka yang lemah ini riwayatnya dikira sebagai mungkar. Riwayat yang lemah ini dikira sebagai mungkar. Jadi kita katakan mungkar ini tadi ialah definisinya mukhalafatus thiqah, mukhalafatud dhaif lis-thiqah. Bercanggah perawi yang lemah dengan perawi yang terpercaya. Bercanggah perawi lemah dengan perawi yang terpercaya. Baik. Jadi perawi lemah ni kata hari ini tak ada kelas. Perawi siqah tadi kata hari ini ada kelas. Jadi perawi yang lemah tadi pun ada riwayatnya, perawi yang siqah ini pun ada riwayatnya. Cuma bercanggah. Maka secara logiknya kita akan ambil riwayat perawi yang terpercaya tadi, yang markah dia tinggi tadi. Maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah ini dinamakan riwayat dia hadis mungkar. Hadis mungkar. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya ini dinamakan hadisnya hadis ma'ruf. Hadis yang kata ada kelas hari ini panggil hadis ma'ruf kerana diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Hadis yang kata hari ini tak ada kelas itu dipanggil hadis mungkar kerana diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Sudahlah dia dhaif, kemudian bercanggah pula dengan orang yang terpercaya. Menyebabkan hadisnya daripada dhaif tadi menjadi dhaif jiddan, sangat lemah. Daripada hadis tadi dhaif menjadi sangat dhaif, dhaifun jiddan. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan perawi yang terpercaya. Jadi kita nak faham istilah ni, kita nak ingat istilah ni mudah sahaja. Mungkar ma'ruf kan. Seperti mana kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam hadis ni digunakan istilah hadis mungkar ini, lawannya ialah hadis ma'ruf. Baik. Lawan kepada hadis mungkar ialah hadis ma'ruf. Sebagaimana yang telah kita tulis. Hadis mungkar juga kadang-kala bercanggah pada matan. Kadang-kala bercanggahnya pada matan. Sebagaimana yang contoh yang saya buatkan tadi. Matannya, teksnya tadi bercanggah. Ia bercanggah dengan kenyataan yang mengatakan hari ini ada kelas. Itu contoh bercanggah pada matan. Dan kadang-kala bercanggah pada sanad, yakni pada rantaian guru-guru tadi pun ada kadang-kadang bercanggah. Manakala hadis ma'ruf ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah berlawanan dengan riwayat perawi dhaif. Sebaliknya, hadis ma'ruf ialah lawan kepada hadis mungkar. Contoh hadis mungkar sebagai contohnya ialah hadis riwayat Ibnu Majah. Qala haddatsana Ibrahim Ibnul Munzir Al-Hizami. Qala haddatsana Abdullah bin Musa At-Taimi. An Usamah bin Zaid an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman. An abihi Abdurrahman bin Auf qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaimu Ramadan fi safari kal muftiri fil hadar. Ibrahim Ibn Munzir Al-Hizami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibnu Musa At-Taimi menceritakan kepada kami daripada Usamah bin Zaid, daripada Ibnu Shihab, daripada Abu Salamah,
bin Abdurrahman daripada ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa ketika dalam musafir seolah-olah orang yang berbuka ketika bermukim. Orang yang berpuasa ketika dalam musafir seperti orang yang berbuka ketika bermukim, yakni tidak musafir. Jadi kita tak nak bincangkan berkenaan dengan teks hadis ini. Kita nak bincangkan tentang yang berkait dengan mustalah. Ya, hadis ini bertaraf mungkar. Tadi kita telah tahu mungkar ialah mukhalafatud dha'if lithiqah. Bercanggah perawi yang lemah dengan perawi yang terpercaya. Hal itu kerana Usamah bin Zaid meriwayatkan secara marfu'. Marfu' juga kita telah belajar pada tahap ketiga, iaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah bin Zaid meriwayatkan secara marfu', yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang akhir menyebutkan ini, kenyataan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyalahi, yakni telah bercanggah riwayat Ibnu Abi Zik, perawi terpercaya. Ibnu Abi Zik ni perawi siqah. Usamah bin Zaid ini perawi dhaif dan riwayat ini, yang telah meriwayatkan hadis yang sama. Ibnu Abi Zik perawi yang siqah ini meriwayatkan hadis yang sama, hanya mauquf kepada Abdurrahman bin Auf. Mauquf ialah hadis, juga kita telah belajar sebelum ni, iaitu hadis yang sampai kepada sahabat sahaja, tidak disandarkan kepada Nabi. Jadi Ibnu Abi Zik perawi yang siqah ni kata hadis ini bukan kata-kata Nabi, tetapi ia hanyalah kata-kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, terhenti di situ, iaitu tidak marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis ini, hadis yang mengatakan hadis ini ialah hadis mauquf, ini ialah dikira sebagai hadis ma'ruf. Ya, hadis ma'ruf. Tetapi yang mengatakan hadis ini ialah hadis marfu' disandarkan kepada Nabi ialah hadis mungkar. Kerana apa? Kerana perawi siqah tadi, iaitu Ibnu Abi Zik, meriwayatkan hadis ini ialah mauquf. Hadis ini ialah hadis mauquf. Adapun perawi yang lemah dalam riwayat ini, iaitu Usamah bin Zaid ini, meriwayatkan riwayat yang bercanggah dengan perawi yang terpercaya. Usamah bin Zaid kata hadis ini ialah hadis marfu'. Adapun Ibnu Abi Zik kata hadis ini ialah hadis mauquf. Jadi yang sebenarnya hadis ini ialah hadis mauquf. Maka riwayat perawi yang lemah, iaitu Usamah bin Zaid ini, dikenali dengan hadis mungkar, dan riwayat yang kuat tadi oleh Usamah bin Zaid itu, oleh Ibnu Abi Zik itu, ialah dikira sebagai hadis ma'ruf. Seterusnya, bagaimana hukum hadis mungkar? Kita dah tahu bahawasanya hadis mungkar ni ialah hadis yang sangat dhaif. Ahli hadis mengatakan ia terlalu dhaif. Sebagaimana yang telah kita catatkan di sini, dhaifun jiddan. Tidak layak dinaikkan ke taraf hasan li ghairi. Tidak layak dinaikkan ke taraf hasan li ghairi. Yang ini tak boleh nak angkat kedudukan dia ni. Hal tersebut kerana masih ada peluang dan atau sepatutnya beramal dengan hadis berlawanan dengannya, iaitu hadis ma'ruf. Jadi sebab apa dikatakan hadis mungkar ini tidak boleh di-upgrade, dinaik taraf kepada hadis hasan li ghairih, oleh kerana telah ada hadis yang ma'ruf ini. Hadis ini kedudukannya kita kata selepas daripada maudhu',
Ada di atasnya ialah hadis yang sangat dhaif, dhaifun jiddan. Kemudian atasnya dhaif. Atasnya lagi ialah hasan li ghairi. Atasnya ialah hasan li zati. Kita tahulah ya, saya telah ceritakan sebelum ini. Jadi hadis yang dhaif ini kalau ada banyak dia boleh naik kepada hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Tetapi dhaifun jiddan ni tak boleh naik kepada hasan li ghairi sebab apa? Alasannya sebab dah ada hadis yang okey, yang boleh diterima. Tidak boleh naik dia kerana dah ada hadis yang okey. Hadis ma'ruf tadi. Jadi hadis ini kekal dalam kedudukan dia sangat lemah. Oleh kerana telah ada hadis yang lain. Contoh kita kata istilah tadi, contoh yang saya buat ialah hari ini tak ada kelas. Ini kata hari ini ada kelas. Maka cerita kata hari ini tak ada kelas tidak boleh nak upgrade dah. Tak boleh nak pakai. Sebab apa? Sebab dia bertentangan langsung dengan hadis ma'ruf yang kata hari ini ada kelas. Okay. Itu maksud dia. Ala kulli hal, maksudnya hadis mungkar termasuk dalam kategori hadis yang sangat dhaif. Kita sambung pada subjek yang kedua, iaitu subjek hadis menggunakan kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada bab berkenaan banyak jalan kebajikan, hadis yang ke-21, muka surat 87. An Abil Munzir الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت. Hadis yang ke-21 daripada Abu Munzir, iaitu Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang sepanjang pengetahuan saya tiada seorang pun yang lebih jauh tempatnya dari masjid. Ini cerita sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan dia tidak pernah melupakan solat di masjid, yakni tidak pernah luput solat berjamaah. Kemudian ada seorang yang berkata kepadanya, seandainya kamu membeli keldai yang dapat kamu naiki pada waktu gelap dan pada waktu yang panas, niscaya kamu tidak akan merasa letih. Lelaki itu menjawab, saya tidak senang kalau rumah saya dekat dengan masjid. Sesungguhnya saya ingin agar perjalanan saya, baik sewaktu pergi ke masjid maupun pulang ke rumah itu, selalu dicatat. Yang ini dicatat oleh malaikat. Kesan tapak kakinya pergi ke masjid dan balik itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala
telah mengumpulkan semua catatan itu bagi kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pengejaran hadis ini yang pertamanya ialah bahawa seseorang itu dibalasi terhadap perbuatannya berdasarkan niatnya. Lelaki ini dia hadir untuk solat berjamaah dalam keadaan yang jauh dan beliau berniat supaya setiap langkahnya itu diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia dibalasi dengan niat tersebut. Yang kedua ialah para sahabat radhiyallahu anhum mengambil berat melaksanakan solat berjamaah walaupun dalam keadaan yang sukar, dalam usaha mendapatkan pahala ketika pergi dan ketika balik. Jadi ini ialah satu perkara yang diambil berat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka datang solat berjamaah dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang panas, dalam keadaan yang jauh, dalam keadaan yang sakit. Mereka datang melaksanakan solat berjamaah ini pada tiap-tiap waktu. Ini satu perkara yang menjadi syiar, menjadi tuntutan kepada kita umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري. Daripada Abu Muhammad, iaitu Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perbuatan di mana yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Yang disebutkan manihatul anzi, iaitu seseorang itu dia serahkan kambing betina dia kepada seseorang, kemudian apabila kambing betina ini telah ada susu, maka orang tersebut perah dan minum sampai masanya dia pulangkan balik kambing tersebut kepada tuannya. Ini di dalam hadis disebut manihatul anz, yang mana siapa sahaja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu dengan hanya mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga lantaran amalnya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi disebutkan di sini umum 40 perkara, arba'una khaslatan, dan disebutkan yang paling tingginya ialah manihatul anzi, iaitu seseorang yang memberikan kambingnya, kambing betinanya untuk diminum susunya. Kemudian peminum tadi menyerahkan semula kambing itu kepada tuannya. Jadi hadis ini menunjukkan berkenaan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dengan memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Pada zaman dulu, antara kebaikan yang boleh dilakukan oleh seseorang itu ialah seperti ini. Mungkin ketika itu ada musafir yang lalu di padang pasir yang dalam keadaan dahaga. Lalu tuan tadi memberikan kambingnya. Lalu orang tersebut perah susu daripada kambingnya dan minum untuk melepaskan dahaganya. Ini disebut tadi manihatul ans. Sekiranya niatnya itu betul dan benar, ia akan diganjari dengan pahala yang lumayan oleh Allah Subhanahu wa taala.
الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. وفي رواية له ما عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Daripada Adi bin Hatim, Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji tamar. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Yakni walaupun dengan bersedekah dengan sebelah biji tamar. Yakni amalan ini merujuk kepada para sahabat yang miskin ketika itu. Mereka tidak ada makanan. Mereka hanya ada sebiji atau dua biji tamar dalam simpanan mereka. Lalu mereka dengan rela hati menyedekahkan. Seorang yang ada sebiji tamar sanggup menyedekahkan separuh tamar kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kamu sekalian nanti akan berbicara langsung dengan Tuhannya. Padahal di situ tidak ada penterjemah, yakni juru bahasa. Ini merujuk kepada situasi yang berlaku di akhirat nanti. Kemudian dia melihat ke kanan, tidak terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Dia melihat ke kiri, tiada terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya, yakni di dunia. Dan dia melihat ke depan, tiada yang terlihat kecuali api yang tepat di mukanya, yakni api neraka. Maka takutlah kamu sekalian terhadap api itu, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji tamar. Dan barang siapa yang tidak mampu, yakni merujuk kepada seorang yang sangat miskin, hatta untuk bersedekah dengan sebelah biji tamar pun dia tidak berkemampuan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Maka bagi mereka yang tidak mampu, walaupun dengan berkata kalimat-kalimat yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang pertamanya ialah berkenaan galakan untuk bersedekah berdasarkan kemampuan. Yakni kalau seorang itu kaya, hendaklah dia bersedekah dengan kadar kekayaannya. Dan sekiranya seorang itu miskin, dia boleh bersedekah dengan semampunya. Hatta walaupun dia tidak ada apa-apa untuk disedekahkan dalam bentuk wang ataupun fizikalnya, maka dia boleh bersedekah dengan perkara-perkara lain seperti dengan kata-kata yang baik, nasihat, idea dan seumpamanya. Yang keduanya ialah melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara kemungkaran untuk mengelakkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah tidak ada penterjemah di antara seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ini seseorang itu akan berdialog, akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Hadis yang
24 Ar-Rabi'u wal 'Ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka terhadap seseorang yang apabila makan makanan lantas ia memuji kepadanya. Yakni dia makan makanan dia ucapkan alhamdulillah. Atau apabila ia minum lantas ia memuji kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah. Jadi ini juga satu jalan kebaikan. Hadis ini pertamanya ialah galakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnia nikmatnya, dan yang keduanya ialah melakukan perkara-perkara yang harus apabila berserta niat yang baik maka akan beroleh pahala juga. Umpamanya seorang itu makan ataupun minum, sedangkan makan dan minum ini ialah perkara yang mubah, yang harus, tetapi niatnya baik. Dia berniat bahawasanya dengan makan dan minum tadi menghasilkan tenaga kepada dia untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makan dan minum tadi pun dikira sebagai ibadat dan menghasilkan pahala. Al-Khamis wal 'Ishrun an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dhal hajatil malhuf. Qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf wa awil khair. Qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, setiap muslim itu wajib bersedekah. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana seandainya ia tidak mempunyai apa-apa? Macam mana nak sedekah sedangkan dia tak ada apa-apa untuk disedekahkan? Baginda menjawab, hendaklah dia berbuat dengan kedua tangannya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk dirinya dan untuk disedekahkan. Yakni dia lakukanlah satu pekerjaan yang mana benda tersebut menghasilkan manfaat untuk dirinya dan dia boleh bersedekah dengan hasil tersebut. Umpama kita katakan dia buat kerah tangan, maka kerah tangan itu bermanfaat untuk dirinya dan lebihan itu boleh dia jual dan dia boleh bersedekah dengan hasil jualan tersebut. Dia bertanya bagaimana seandainya dia tidak mampu untuk berbuat seperti itu. Dia tak ada kemahiran. Baginda menjawab, hendaklah dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan itu. Yakni dia bantu orang lain dengan tenaganya. Sahabat itu bertanya bagaimana seandainya dia tidak mampu untuk memberi bantuan. Tenaga pun tak ada. Baginda menjawab, hendaklah ia menyuruh orang lain berbuat baik. Yakni amar ma'ruf. Sahabat itu bertanya lagi bagaimana seandainya ia juga tidak mampu untuk berbuat seperti itu. Nak menyuruh buat baik pun dia ni tak mampu. Baginda menjawab, hendaklah dia mencegah dirinya daripada perbuatan keji. Yakni nak mengelakkan dirinya daripada melakukan perbuatan keji dan dosa. Kerana mencegah diri dari perbuatan keji itu pun termasuk sedekah. Yakni meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan keji dan diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun dikira sedekah dan berpahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita berkenaan maksud sedekah yang luas, yang pelbagai. Sedekah ini bukan sahaja dalam bentuk mata wang. Bahkan ia meliputi dalam erti kata yang luas. Memberi pandangan, idea yang bernas itu juga satu sedekah. Membantu orang lain itu juga satu sedekah.
Menyuruh yang baik itu juga satu sedekah. Melarang seseorang melakukan kemungkaran itu juga sedekah. Bahkan seseorang yang menahan dirinya daripada melakukan dosa dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga dikira sebagai sedekah. Dan dalam satu hadis yang umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap benda yang baik itu dikira sebagai sedekah. Bab yang berikutnya, bab yang ke-14. Babu al-iktisadi fit ta'ah. Bab bersederhana dalam ketaatan. Yakni tidak berlebih-lebihan dalam melakukan ibadat sehingga memudaratkan diri ataupun melakukan ibadat yang tidak ada langsung petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara khusus, sama ada secara dalil yang khusus ataupun dalil yang umum. Tidak ada langsung petunjuk. Maka di dalam beribadat perlu juga seorang itu mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk ibadat itu diterima ada dua, iaitu pertamanya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ialah menepati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu, yakni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kamu menjadi susah. Kami, yakni Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Rasulullah agar kamu menjadi susah. Yakni sehingga susah untuk melakukan amalan. Amalan yang difardukan itu semuanya berat-berat di luar kemampuan manusia. Tidak. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185, yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian. Surah Al-Baqarah ayat 185. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kebetulan di situ ada seorang perempuan. Kemudian baginda bertanya, siapakah ini? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini adalah si fulanah yang terkenal solatnya. Yakni perempuan ini banyak melakukan solat, tetapi solat ini telah menyusahkan perempuan ini terlalu banyak sehingga dia menjadi susah ketika itu. Nabi SAW menjawab, mah, yakni kalimat yang menunjukkan larangan. Beramallah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Yakni merujuk kepada ibadat-ibadat sunat. Semampu kamu laksanakan, janganlah sampai menyusahkan dirimu, sampai kamu jatuh sakit, sampai kamu mengabaikan tanggungjawab kamu. Demi Allah, Allah tidak akan jemu untuk menerima amalmu sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Pengamalan agama yang paling disukai oleh Allah iaitu yang dikerjakan secara terus-menerus.
wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Iaitu amalan agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan secara berterusan oleh orang tersebut. Hadis ini memberi beberapa pengajaran. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan dimakruhkan memperbanyakkan ibadat berlebihan, takut-takut jemu dan putus asa. Artinya seseorang yang nak melakukan ibadat tidak sepatutnya melakukan ibadat itu secara drastik, secara berterusan. Umpamanya, contohnya, seorang yang nak mengerjakan solat duha, maka dia mengambil yang paling banyak 8 rakaat. Lalu dia kerjakan sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya dia rasa jemu. Lalu dia pun meninggalkan amalan tersebut. Sepatutnya ialah dia melakukan amalan tersebut dengan sedikit demi sedikit. Dia laksanakan solat duha itu 2 rakaat. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin beberapa bulan, sehingga amalan itu telah kekal pada diri dia. Kemudian barulah dia meningkatkan kepada 4 rakaat. Begitulah seterusnya. Yang keduanya ialah berkenaan dengan bersederhana di dalam melakukan ibadat. Walaupun ibadat ini sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW, tetapi hendaklah bersederhana mengikut kemampuan, mengikut seseorang itu supaya ibadat itu dapat dilakukan berterusan, tidak ditinggalkan kemudiannya. Yang ketiganya, amalan yang paling banyak pahala ialah yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang paling banyak pahala ialah yang berterusan walaupun sedikit. Contoh, seorang yang membaca Al-Quran sehari sehelai, sehari semuka, berterusan. Itu lebih banyak pahalanya daripada seorang yang dia baca Quran, umpamanya dia baca sejuzuk. Dia baca 3 hari, kemudian dia tinggalkan, tak baca. Sedangkan kawan dia tadi hanya baca semuka, tetapi berterusan. Akhirnya berjaya menghatamkan Al-Quran. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu ayna nahnu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang ke rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mempertanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ketika itu Nabi SAW tidak ada di rumah. Jadi yang ada ketika itu isteri Nabi yang tidak disebutkan di sini namanya, yang mana satu. Lalu mereka ini tanya kepada isteri Nabi bagaimana ibadat Nabi SAW di rumah. Jadi isteri Nabi ini menceritakan sekian-sekian ibadat Nabi. Setelah mereka diberitahu, mereka seakan-akan menganggap bahawa ibadat amal Nabi itu hanya sedikit. Dan mereka berkata, di manakah tempat kami dibandingkan dengan Nabi SAW? Padahal baginda telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang.
Jadi isteri Nabi SAW ini menceritakan ibadat Nabi sekian-sekian. Nabi waktu malam, Nabi tidur, kemudian Nabi bangun beribadat. Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang Nabi tak berpuasa. Nabi SAW ini kehidupannya juga bersenda gurau dengan wanita, dengan isterinya. Jadi 3 orang sahabat ini yang dengar kisah ini, mereka merasakan ibadat Nabi ini begitu sedikit lah, biasa. Nyatanya ibadat yang biasa, kerana Nabi ini maksum, telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Oleh itu kita yang tidak maksum ini tentulah perlu melakukan ibadat yang banyak dan sangat banyak, kerana Nabi telah diampunkan. Jadi Nabi SAW boleh tidur waktu malam dan boleh kemudian bangun beribadat. Adapun kita ini, dosa kita banyak. Jadi mereka merasa demikian, sangkaan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, saya selamanya solat sepanjang malam. Yang ini dia telah kata, lepas ini aku akan melaksanakan solat sepanjang malam. Walaupun Nabi ni tidur, kemudian Nabi bangun beribadat. Yang lain berkata, saya selamanya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka. Orang yang kedua kata, aku akan puasa sepanjang tahun. Nabi ada puasa, Nabi berbuka. Ada hari Nabi berbuka. Yang lain berkata, saya menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kahwin selama-lamanya. Kerana Nabi SAW berkahwin. Lalu lelaki ni kata, aku tidak akan berkahwin dengan tujuan untuk menumpukan sepenuh masa aku untuk ibadat. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda kepada mereka. Nabi SAW balik dan sampai cerita ini kepada Nabi. Dan Nabi pun kata kepada mereka, kamu sekalian tadi yang berkata begini dan begitu, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Jadi Nabi SAW menceritakan keadaannya macam mana ibadatnya. Aku berpuasa, ada ketika aku berbuka. Aku solat dan aku tidur malam. Serta aku juga kahwin dengan perempuan-perempuan. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis ini ialah berkenaan dengan bersederhana dalam ibadat. Al-iqtisad fil ibadah. Yang keduanya ialah berkenaan dengan kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum, kerana mereka ini begitu sungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadat dan ketaatan. Mereka bukan hendak bercanggah dengan sunnah Nabi, dengan petunjuk Nabi, tetapi kerana mereka di sini merasakan ibadat kita ini tentulah kena lebih banyak daripada ibadat Nabi, kerana Nabi seorang yang maksum, telah diampunkan segala dosanya. Adapun kita ini manusia biasa, maka kita perlu ibadat lebih daripada Nabi. Ini pada anggapan mereka, dan akhirnya diperbetulkan sangkaan ini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan galakan untuk bernikah. Kerana ia ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya ialah makruh untuk berpuasa sepanjang tahun. Makruh untuk berpuasa sepanjang tahun. Maksud puasa sepanjang tahun ini ialah berpuasa pada setiap hari kecuali pada 5 hari yang diharamkan puasa, iaitu pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, dan juga 3 hari tasyrik. Artinya pada 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan juga 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Adapun selain daripada 5 hari ini, seorang itu berpuasa sepanjang tahun. Maka perbuatan ini makruh kecuali kepada seseorang yang tidak memberi mudarat kepada tubuhnya dan juga kepada kerjanya. Kerana ada segelintir salaf yang berpuasa sepanjang tahun. Tetapi kalau seseorang itu berpuasa demikian memudaratkan kepada tubuhnya, bahkan boleh jadi memberi kesan kepada prestasi kerjanya. Kalau dia seorang pekerja, prestasi kerjanya, dia seorang mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah, dia tak larat nak berperang, maka ketika itu makruh pada orang tersebut berpuasa sepanjang tahun. Dan begitu juga hadis ini berkenaan dengan makruh qiyamul lail sepanjang malam.
yakni bagi orang yang memberi mudarat kesan kepada dirinya. Adapun sekiranya seorang itu tidak ada apa-apa urusan, tidak mudaratkan apa-apa, maka boleh sahaja dia qiyamul lail sepanjang malam. Orang yang bekerja, umpamanya bekerja di pejabat yang perlu berurusan dengan orang ramai, maka makruh dia qiyamul lail sepanjang malam atas alasan ibadat. Kerana kalau dia berjaga sepanjang malam untuk ibadat, pasti akan memberi kesan kepada kerjanya keesokan hari. Maka beribadatlah sebagaimana yang mampu dilakukan. Dan hadis ini juga menjelaskan hakikat bersederhana dalam melakukan ibadat ini. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mampu beribadat dengan banyaknya. Kerana takluk hati Nabi SAW hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi SAW bersederhana dalam ibadat untuk menjadi contoh kepada umatnya tata cara ibadat yang selayaknya, yang mampu dilakukan oleh umat ini. Hadis yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ini yang disebutkan al-mutanatti'un ialah al-muta'ammiqun. Orang yang terlalu mendalam sangat. Al-musyaddidun, orang yang sangat ketat pada bukan tempatnya. Halakal mutanatti'un, binasalah al-mutanatti'un. Orang yang disebutkan sangat mendalami. Contoh kita kata, dia terlalu detail sangat. Contoh, orang jamu dia makan. Ataupun dia pergi jamuan. Lalu dia pun tanya kepada tuan rumah tersebut, ayam ni beli di mana? Sembelih siapa yang sembelih? Minyak ini minyak yang jenis jenama apa? Dia tanya satu-satu. Ini orang yang dikira sebagai mutanatti'un. Orang yang sangat muta'ammiqun, mendalami sangat sehingga akhirnya dia tak boleh makan. Dia akan menyusahkan diri dia. Al-musyaddidun juga maksudnya dalam hadis mutanatti'un ni orang yang begitu keras pada bukan tempatnya. Dia terlalu keras. Orang yang keras. Jadi ini juga membinasakan. Dalam agama ini bersederhana. Seorang pendakwah yang begitu keras, mutanatti'un ini akan membinasakan bukan sahaja pengikutnya, bahkan juga kepada diri. Jadi dalam agama ini kita bersederhana. Berpegang teguh dengan agama, tetapi dalam masa yang sama kita meraihkan keadaan, situasi, membaca keadaan semasa situasi bagaimana. Jadi ini yang dimaksudkan binasa orang-orang yang mutanatti'un, sehingga Nabi SAW menyebutkannya sebanyak 3 kali. Jadi pengajaran ini ialah memberikan ancaman kebinasaan kepada orang yang melampau dalam perkataan dan juga perbuatan mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-duljah
Al-Bukhari. Fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah al-qasda tablughu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan sesiapa sahaja yang mempersulitkan agama maka ia akan kalah. Ini orang yang begitu mutasyaddid, orang yang begitu keras ini, dia akan kalah, dia akan gagal akhirnya. Oleh kerana itu, bersederhanalah kamu sekalian. Fasaddidu, bersederhanalah. Waqaribu, berdekat-dekatlah. Yang ini maksudnya menghampiri yang sempurna. Lakukanlah yang hampir sempurna. Wa abshiru, dan bersuka hatilah, serta pergunakanlah waktu pagi. Wasta'inu bil ghadwati warauhati, dan pergunakanlah waktu pagi dan petang dan sedikit daripada waktu akhir malam. Duljah ni ialah akhir malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, bersederhanalah kamu sekalian, berdekat-dekatlah, yakni hampirilah kesempurnaan, yakni lakukan amalan yang hampir sempurna. Kalau kita tidak mampu melakukan yang sempurna. Dan pergunakanlah waktu pagi, petang dan sedikit dari waktu malam. Bersahaja. Al-qasda, yakni bersederhanalah. Al-qasda, bersederhanalah. Tablughu, nescaya kamu akan sampai kepada tujuan. Yakni kamu lakukan amalan itu sedikit dengan sedikit, akhirnya kamu akan sampai juga kepada matlamatnya. Seorang yang kita contohkan tadi, baca Al-Quran sehelai semuka sehari, dia baca sedikit-sedikit dengan istiqamah, akhirnya dia akan capai juga kepada hasilnya. Kita belajar ilmu sedikit demi sedikit, akhirnya kita akan dapat mengumpulkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, insya-Allah. Seorang yang melakukan solat 2 rakaat, akhirnya dia akan dapat melakukan dengan banyaknya. Hadis ini, pengajaran yang pertama ialah galakan untuk memilih waktu-waktu yang cergas untuk beribadah. Yang ini, bila kita nak melakukan ibadah, pilihlah waktu-waktu yang kita dalam keadaan yang cergas. Umpamanya kalau kita nak baca Al-Quran, kalau kita ada masa yang lapang, baiknya selepas subuh ataupun juga selepas maghrib. Itu waktu yang agak cergas. Yang keduanya ialah bersederhana dalam beribadat sehingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya seorang yang bersederhana dalam ibadat berterusan daripada seorang yang bersungguh-sungguh syadid dalam ibadatnya. Akhirnya dia pun rasa putus asa, dia rasa malas dan akhirnya dia meninggalkan amalan. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian baginda mendapatkan tali yang terpasang memanjang di antara dua tiang. Yang ini, Nabi masuk masjid, tiba-tiba nampak ada tali yang diikat di antara dua tiang. Baginda lantas bertanya, tali apakah ini? Para sahabat menjawab, tali ini dipasang oleh Zainab. Yang ini oleh isteri Nabi sendiri, iaitu Zainab binti Jahshin. Di mana apabila dia merasa putus asa, lemah, ia pun pegang pada tali tersebut. Yang ini Sayyidina Zainab binti Jahshin ini banyak solat sunat. Maka apabila beliau rasa letih, berdiri, beliau akan pegang tali itu dan beliau akan terus meneruskan solatnya. Nabi SAW bersabda, lepaskan tali itu, yakni buka ikatan tali tersebut. Seseorang di antara kamu sekalian hendaknya solat dalam keadaan segar, dan apabila ia merasa lemah, hendaklah dia tidur sahaja. Hadis Imam Bukhari dan Muslim.
Jadi hadis ini antaranya menunjukkan bahawasanya agama Islam ini agama yang mudah, agama yang boleh diamalkan. Yang keduanya, ibadat sunat boleh dilakukan di masjid oleh orang lelaki dan juga wanita. Ini orang wanita boleh datang masjid dalam hadis ini. Yang ketiganya ialah menghilangkan kemungkaran dengan tangan, yakni kuasa sekiranya mampu. Yakni walaupun ibadat tadi satu yang baik, tetapi Nabi suruh gunakan tangan tadi, buka ikatan tadi tersebut. Yang keempatnya ialah makruh seseorang yang bersolat itu ketika solatnya dia bergantung pada sesuatu. Yakni dia dah tak larat nak solat tadi, dia bergantung kepada tongkat umpamanya atau dia bersandar ke dinding. Itu makruh. Walaupun solatnya sah. Yang kelimanya ialah gesaan untuk bersederhana dalam ibadat dan melakukannya pada waktu-waktu yang cergas. InsyaAllah kita akan sambung nanti lagi pada kesempatan yang akan datang pada hadis yang berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penat. Dia dah tak ada konsentrasi nak layan.